warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Ustaz harap agar anda semua sehat walafiat bersama keluarga yang tercinta. Baiklah, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari pendidikan Islam tahun 3 bagi bidang sirah dengan tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Mari kita perhatikan dan kita teliti bagaimana kisah masyarakat Arab Jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak dan berpecah belah. Berpuak-puak iaitu mereka suka hidup dalam suku-suku masing-masing, dalam kabilah-kabilah. Mereka suka bergaduh, berperang. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah, antara bangsa mereka, antara puak-puak mereka, kerana merebut harta dan kuasa. Jadi cuba kita fikirkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan masyarakat Mekah. Seterusnya dari sudut kepercayaan pula, masyarakat Mekah ini iaitu kehidupan masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mereka menyembah berhala. Menyembah berhala, patung-patung. Mereka percaya berhala adalah tempat memohon pertolongan. Mereka percaya bahawa berhala, patung-patung itu adalah Tuhan mereka, iaitu tempat memohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara khurafat. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara tahyul, perkara-perkara karut. Seterusnya kehidupan mereka, cara hidup pula. Cara hidup orang Arab Mekah iaitu mereka suka minum arak. Suka minum minuman yang memabukkan. Berjudi, berbohong, menipu dan menilik nasib. Menilik nasib. Mereka pergi jumpa dengan nujum, dengan bomo, lalu mereka tanya, apa nasib saya tahun depan? Apa akan terjadi sekiranya saya lakukan begini-begini? Itu maksud menilik nasib. Lalu nujum tu kata, kamu tahun depan akan mati contohnya. Kamu sedikit lagi, kamu akan terbunuh. Kamu sedikit lagi akan jadi kaya. Itu makna maksud menilik nasib. Mereka juga suka membunuh anak perempuan. Bagi mereka, anak perempuan ini mengaibkan, menyusahkan. Dan mereka juga menjadikan perempuan ini sebagai barang dagangan, barang jualan. Mereka jadikan perempuan ini pelacu. Taraf orang perempuan ketika itu amatlah rendah ketika di zaman Arab sebelum Islam. Sebab itulah mereka membunuh anak perempuan. Baiklah, info. Apakah yang dimaksudkan dengan khurafat? Khurafat ialah kepercayaan yang karut, dongeng, tahyul. Jadi nilai daripada pembelajaran kita pada bahagian ini, permusuhan dijauhi, hidup harmoni. Seterusnya mari kita sama-sama baca dan amalkan. Kita amal, kita
perhati dan kita tiru. Kita jadikan Rasulullah sebagai contoh, ikutan dan teladan kita. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Apakah kepribadian? Apakah sifat yang baik pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menjadi rasul? Yang pertama, amanah. Iaitu terkenal Nabi kita dengan sifat amanah, sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Khadijah merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Khadijah menjadi isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah telah memberikan amanah kepada Nabi Muhammad untuk menguruskan perniagaan beliau. Beliau merupakan seorang perempuan hartawan yang kaya raya. Jadi sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkenal semenjak beliau masih kecil lagi. Ia terkenal dengan panggilan Al-Amin, orang yang amanah, orang yang diberi kepercayaan. Baiklah. Yang kedua, Nabi ini sentiasa bercakap benar dan adil. Sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong, iaitu menipu. Dan tidak pernah pilih kasih. Tidak pernah pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Apa Hajarul Aswad? Iaitu batu yang dilekatkan di dinding Kaabah. Inilah gambar Hajar Aswad. Hajar maknanya batu, aswad hitam. Batu hitam. Menjadi sunnah kepada kita mengucuk Hajarul Aswad bila kita ke Mekah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucuknya. Yang ketiga, Rasulullah tidak suka membuang masa. Jadi sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini iaitu ibu susuannya. Ibu yang menyusu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tradisi Arab pada ketika itu, anak-anak akan diberi kepada ibu susuan untuk menyusu dalam beberapa tahun. Halimatus Sa'diyah ni merupakan ibu susuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mengembala kambing, memelihara kambing. Yang keempat, penyantun. Nabi ni seorang penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Inilah 4 sifat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Jadi nilai daripada bahagian ini, akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohi, hidup, insya-Allah kita akan diberkati. Seterusnya anak-anak, mari kita sama-sama teliti dan fahami bagaimana kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Yang pertama, sabar dan tabah. Sabar dan tabah. Bagaimana kisah Abu Lahab yang merupakan bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isterinya menentang dakwah baginda. Mereka menggelar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pendusta. Pendusta iaitu penipu. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Ini menunjukkan Nabi seorang yang sabar, penyabar, dan juga seorang yang tabah. Tetap juga menyebarkan agama Islam walaupun ditentang oleh bapa saudara dan ibu saudaranya sendiri. Yang kedua, berpendirian teguh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta yang banyak jika menyembah patung berhala. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Walaupun orang-orang Arab Mekah ketika itu telah menawarkan akan memberi harta yang banyak kepada Rasulullah, akan tetapi Rasulullah tidak menerima tawaran itu. Lalu Rasulullah terus tegas dan meneruskan dakwah beliau. Yang ketiga, bijak merancang. Baginda diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya telah merancang membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda telah memilih jalan ke selatan, jalan ke bawah, jalan ke selatan. Kenapa? Kerana Madinah berada di sebelah atas, sebelah utara. Tapi Nabi telah memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah. Walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas lagi. Daripada pembelajaran ini, nilainya iaitu kita mesti sabar dan tabah kerana ia merupakan kunci kejayaan. Seterusnya anak-anak, mari sama-sama kita deklamasi sajak. Mari sama-sama kita deklamasi sajak dan faham. Dengan tajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesayanganku dan ikutanku. Ya Rasulullah, mengenangmu, menjejaki sirahmu, membuatkan kami rindu padamu, mengagumi kepribadianmu, menyanjungi akhlakmu. Wahai kekasih Allah, ketenangan, ketabahan, kesabaran dan berkatimu inspirasi hidup kami. Dirimu sebagai ikutan dan teladan. Wahai Rasulullah, kami amalkan akhlakmu yang mulia. Pasti disayangi ibu dan bapa, disenangi guru, rakan dan taulan. Permusuhan dapat dihindarkan. Hidup aman dan damai. Rahmat Allah memayungi kami. Begitulah anak-anak semua. Mudah-mudahan kita menjadikan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai
ikutan, contoh, teladan kepada kita semua sehingga kita dewasa dan kita tua, sehingga kita meninggal dunia, insya-Allah. Rumusan daripada pembelajaran kita pada kali ini iaitu kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita bahagia dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya hidup kita bahagia dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak semua, Ustaz harap agar anak-anak dapat memahami apa yang sama-sama kita pelajari pada kali ini. Terima kasih kerana menonton dan sama-sama belajar. Jangan lupa subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.